Selamat datang ke saluran kata gelap. Diharap anda semua terhibur dengan rancangan ini. Kata gelap. Hello guys. Hello. Bersua lagi kita pada hari terakhir. Hari terakhir bulan 8. Ah, diharap semuanya dalam keadaan yang baik. Bersua lagi dengan saya, Enji, dalam Kanta Kelam. Hari ini kira episod terakhir lah dalam bulan Ogos. Bukan berapa lamanya, untuk bulan Ogos saja kan. Dan di kesempatan ini jugalah saya nak ucapkan selamat Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan pada negara kita. Semoga negara kita terus aman dan dibebaskanlah daripada ancaman COVID-19 yang begitu sangat menyusahkan. Okeylah. Sebelum saya beranjak lebih jauh lah, sekejap saya nak betulkan ni dulu. Okey, cobaan. Okey, baru macam kena sikit suara dia. Okey. Saya ada sedikit pesanan lah untuk anda-anda semua, termasuk saya sendiri juga. Sedikit pesanan khidmat masyarakat lah daripada saya. Saya haraplah anda dan diri saya juga kita sama-sama lah patuhi SOP yang telah disediakan. Walaupun keadaan sekarang nampaknya ada membaik sikit, tapi kita masih jauh untuk menang. Jangan mudah leka, okey? Jangan mudah leka. Vaksin selain daripada SOP perlu dipatuhi, vaksin juga. Sokongilah proses pemvaksinasian yang tengah dijalankan sekarang. Okey. Seperti yang anda semua tahulah, di hari Selasa ni, hari ini merupakan hari perkongsian untuk kes-kes jenayah yang ada di seputaran kita ataupun ada di seluruh dunia. Jadi seperti yang saya suka katakanlah dan peringatkan kepada anda semua, jalankanlah kajian anda sendiri untuk maklumat yang lebih jitu. Okey? Rancangan ini hanyalah sekadar hiburan dan pengenaman anda semua. Jika ada silap dan salah, terlebih dulu saya ingin mohon maaf, dan ruangan komen sila isi ruangan komen dengan komen-komen anda lah. Tak apa, baik buruk tak apa, saya terima je. Untuk menambah baik mutu siaran rancangan saya ni. Okeylah. Tanpa yang akhir sekali saya nak cakap dekat sini, apa saja yang saya kongsi dekat sini yang baik kita jadikan tauladan. Mulut ni berpusing-pusing lah. Yang baik kita jadikan tauladan, manakala yang buruk pula kita jauhkan. Ubah sikit kan. Okeylah. Baiklah, kita teruslah ke kisah penjenayah penjenayah kita pada hari ini, pada malam ini. Jadi tunggu apa lagi? 1, 2, 3. Jom.
Okey, sekejap. Saya nak aduh dia punya lari lah dia punya setting. Sekejap ya, sekejap ya. Sekejap ya, sekejaplah kejap. Bukan ni. Ini Pem. Ah. Ah. Anda kenal siapa? Dia ni? Dia ada di belakang ni. Tak banyak yang tahu. Kalau saya tak buat rancangan ni pun banyak yang saya tak tahu sebenarnya. Rancangan ini banyak mengajar saya kan untuk membuka mata saya tentang benda-benda lain yang banyak lagi yang saya tak tahu. Jangan anggap diri sendiri tahu semua benda kan. Sebab ada di sebalik yang kita tahu ada lagi benda yang kita tak tahu. Okey, Judi Bueno Bueno Bueneno. Apalah macam ni lah. Buenoano. Macam itulah sebutan dia. Okey, susah sikit lah. Jadi saya nanti kan guna lebih banyak perkataan judi tau. Belakang tu susah sikit saya nak sebut lah. Okey, jika ada semua mengikuti rancangan ini dari mula hingga sekarang lah. Kita masih belum lagi tahu. Ini merupakan wanita pertama yang di dalam senarai kita, senarai KKC. Sesungguhnya memang ada kaum hawa yang kita sangka penuh dengan sifat lemah lembut, tetapi sanggup sanggup melakukan sesuatu yang kejam sehingga di luar akal. Jangan main-main. Tengok lemah je kan. Dia orang tak lemah, dia orang diam aja tu. Belum tu. Kalau dia orang nak bagi, dia bagi habis punya. Okeylah. Kali ini kita akan mengupas sedikitlah tentang pembunuh sadis, iaitu Judi Bueno. Buenoano. Macam itulah. Okey, nama asal dia ni, dia dilahirkan dengan nama Julius V. Ataupun pada namanya juga ada juga nama dia yang disebut Julius Welty. Dan juga dikenali sebagai Julius Goodyear dan Julius Morris. Kenapa dia pakai semua nama tu? Nanti korang tahu siapa nama yang dekat belakang tu. Sebab biasa kan kalau orang putih, kalau orang barat, dia orang dah kahwin, dia orang akan untuk kaum perempuan, dia orang akan tinggalkan nama keluarga. Jadi nama yang belakang tu Welty tu memang nama betul dia, nama family dia. Tapi selepas dia berkahwin, itulah yang bertukar jadi Goodyear, Morris dan lain-lain lagi lah. Dia telah dilahirkan pada 4 April 1943. Judi merupakan seorang pembunuh. Macam tak elok pula saya sebut kata pembunuh ni kan. Macam mana tak apalah, sekali kan saya gunakan. Merupakan pembunuh bersiri lah. Mereka yang telah dihukum mati kerana telah mengakhiri nyawa suaminya sendiri, iaitu James Goodyear pada 1971. Dan juga dia dihukumi kerana telah mengambil nyawa anak kandungnya sendiri, iaitu Michael Bueno pada 1980. Dan berlaku juga pencubaan untuk membunuh yang akhir ni belum jadi suami dia tau. Ini masih jadi kekasih dia, iaitu John Gentry pada 1983. Judi telah mengaku bertanggungjawab atas kematian teman lelakinya, iaitu Bobby Joe Morris. Kenapa ada nama Morris tadi? Itulah suami dia, di Colorado pada 1978. Namun begitu, ketika pihak berkuasa lah pada masa itu, tidak dapat lah, cuma dapat mengaitkan
kematian Morris dengan judi ni setelah si judi ni dijatuhkan hukuman di Florida. Okey. Judi juga dipercayai terlibat dalam pembunuhan pada 1974 di Obama. Dan juga 1980 iaitu kematian seorang lelaki bernama Gerard Dorsey. Selepas penangkapan penangkapan si judi ni, mayat Dorsey digali dan dinoksis lah, juga mempunyai tanda-tanda keracunan daripada asid arsenik. Asid ini jika nantilah biasa keluarkan sikit lah. Asid inilah yang diguna oleh judi untuk meracun kekasih dan suaminya sendiri, sehingga kan anak dia sendiri pun dia sanggup buat macam tu. Namun begitu, tiada tuduhan dikenakan dalam kes tersebutlah. Judi merupakan gadis pertama yang dihukum mati di Florida sejak tahun 1848. Siapa sangka gadis yang dekat belakang ni, makcik yang dekat belakang ni nampak baik kan? Siapa sangka? Nak tahu motif dia? Nanti tunggu. Okey. Tadi kita merangkumlah serba sedikit tentang semua kisah yang ada ni. Okey, sehinggalah si judi ni dijuluki tau. Dia dijuluki oleh masyarakat pada masa itu dengan panggilan nama Black Widow. Bukan Black Widow. Apa tu Scarlett Johansson tu, bukan. Yang ni lain. Dia disebut dengan nama tu sebab semua kes yang dia lakukan, pembunuhan dia lakukan, dia menggunakan racun. Seperti yang anda semua tahu, racun labah-labah Black Widow ni memang terkenal akan bisanya. Jadi sekarang kita masuklah ke sejarah awal sedikit, sejarah awal kehidupan si judi ni ya. Okey. Dia telah dilahirkan di Texas dan dibesarkan jugalah, dilahirkan dan dibesarkan di Texas. Dia merupakan anak ketiga daripada 4 adik-beradik. Ibunya meninggal ketika dia berusia 2 tahun dan dia beserta adiknya Robert yang masih bayi pada masa itulah telah dihantar untuk dijaga oleh datuk dan neneknya. Setelah ayah mereka tadi berkahwin semula, mereka pun berpindah untuk tinggal bersama ayah mereka di New Mexico. Dia dilaporkan dianiayai lah oleh ayah dan ibu tirinya dan mereka sering membuatkan dia lapar dan memaksa dia bekerja di rumah dan dilayan melebihi pembantu rumah pada zaman itu. Kira dari kecil lah siapa tu si judi ni memang dah trauma lah, sebab kurang si ibu pun awal meninggal dunia, si bapa kahwin lagi, lepas tu lepas kahwin pun dia dianiayai oleh bapa kandung dia sendiri dan ibu tiri dia lah, termasuk dengan adik tiri dia sekali. Ketika usia 14 tahun dia menghabiskan 2 bulan di penjara. Kenapa? Kerana masa itu dia telah menyerang ibu tiri dia, adik tiri dia, termasuk ayah kandungnya sendiri. Dah mula tau. Jiwa memberontak dia tu dah mula. Setelah dibebaskan, judi memilih untuk menghadiri sekolah reformasi di mana dia telah lulus pada tahun 1960 lah. Pada masa itu dia telah melahirkan Michael. Michael hasil daripada hubungan luar nikahnya lah pada tahun 1961. Okey, kita tinggalkan sejarah awal dia tadi. Sekarang kita masuk ke bahagian jenayah si judi ni. Judi berkahwin dengan James Goodyear.
yang lahir pada 7 Disember 1933. James ini merupakan seorang askar US berpangkat sarjan, dan si James ini telah didapati meninggal pada 16 September 1971. Pada mulanya James ini disangka mati secara semula jadilah. Namun begitu pada tahun 1973 dia telah berpindah untuk tinggal bersama dengan isteri pula, suami keduanya, iaitu Bobby Joe Morris. Bobby Joe Morris ini dilahirkan pada tahun 1939. Pada Januari 1978 Bobby juga telah disahkan meninggal dunia. Akhir tahun ni, pada akhir tahun itulah, pada akhir tahun tu dia secara sah mengubah namanya kepada Bueno ni tadi, iaitu dalam bahasa Spanyolnya bermaksud tahun yang baik. Baiklah sangat tahun dia kan. Pada tahun 1979, anak lelaki. Ini anak yang lahir dari dia sendiri ni. Cuma tak tahu bapak dia siapa kan. Iaitu Michael telah sakit teruk sehingga lumpuh. Dan melihat kepada kekurangan anak dia ni, mungkin tak tahulah dia ni jenis ibu yang macam mana. Mungkin dia nak, sebab trauma yang dia didera kan dari kecil, diperbudakkan daripada kecil. Jadi mungkin dia mentempiaskan dendam dia tu pada anak dia juga. Jadi dia pada 13 Mei 1980 dia telah membawa Michael ni ke satu sungai atau satu danau, dan dia orang telah berdayung sampan di situ. Sampan yang dia orang pakai, dia orang gunakan, yang dia orang naik tu, dia sengaja karamkan, dia terbalikkan. Tapi sebelum itu dia telah ikat Dia telah ikat kaki tangan si Michael. Tak payah ikat pun, memang Michael ni akan tenggelam. Sebab Michael ni dah cacat, dah lumpuh. Bagaimana nak berenang kan? Memang matilah si Michael masa tu. Ingatkan bila anak sendiri dah meninggal kan? Ingatkan dia ni sedih apa semua. Tapi tak. Dia ni tak. Judy tak. Malahan selepas kematian si Michael ni, dia boleh buka apa? Salon kecantikan. Dari mana dia dapat semua duit ni? Nanti dekat ujung ni. Saya sengaja saya tak nak sebut ni. Sengaja saya tak nak sebut dari mana dia dapat sampai dia boleh buka salon ni. Nanti sabar. Okey. Pada 1983, Judy telah menjalinkan hubungan lagi dengan John Gantry. Ini John Gantry. Si John ni pula cedera parah apabila kereta yang John naiki, sebaik saja si Judy ni keluar, dia start kereta kan, dia hidupkan kereta terus meletup. Semasa dia sedang dipulihkan daripada kecederaan, pihak polis lah, biasalah pihak polis ni kan, dia orang mula menemui beberapa kejanggalan pada latar belakang si Judy ni. Asal lelaki dengan dia memang meninggoy kan. Tu yang jadi yang ni gambar ni, gambar belakang ni, ini adalah James Goodyear. Ini suami dia. Gambar suami dia yang lain saya tak berapa dapat tu lah, sebab saya tak dapat nak pinpointkan suami dia yang lain. Yang lain saya tak berani nak tunjuk mana satu lah, sebab yang itu tadi saya dah kaji betul-betul yang gambar itu tadi adalah James. Okey. Kita balik lagi. Okey. Pemeriksaan lanjut telah mendapati pada bulan November 1982. Setahun selepas sebelum kejadian letupan tu kan. Jadi dia mula bertemu dengan teman-teman si Joe ni yang mengatakan Joe ni ada mengidap satu penyakit. Disebabkan kononnya si John ini, si John bukan Joe, John. Si John. Betul John. Okey. Si John ini sakit. Okey.
dengan ada alasan lah kan. Dia beri John ini vitamin. Kononnya vitamin, tapi sebenarnya itu bukan vitamin. Kepada John yang mengandungi asid arsenik. Arsenik ni tadi asid tu dia dan yang mempunyai kadar yang sangat tinggi lah, sehingga kalau diambil secara berlebihan ini boleh merosakkan sistem badan gitu kan. Untuk asid ini saya tak tahu kan, kalau ada pendengar yang dapat terangkan apa maksud asid arsenik ni, sila tulis di ruangan komen, okey? Sebab saya ni bukan bidang perubatan. Maaf ya, maaf. Okey. Apabila semua kejanggalan ini mula timbul, okey, pihak polis telah mengeluarkan waran dan mengarahkan untuk menggali semula mayat Michael Goodyear, Michael James Goodyear, suami dia, anak dia, dan juga Bobby Joe Morris tadi. Dan seperti apa yang telah polis jangkalah betul, jangkaan mereka adalah betul, dan bahawasanya semua mereka ini mempunyai kandungan kadar asid arsenik ni yang sangat-sangat tinggi sehingga boleh menyebabkan mereka mati. Untuk pengetahuan semula, inilah dia. Untuk pengetahuan lah, judi telah menerima bayaran insurans. Itu motif dia, itu yang dia dapat sampai dia boleh buat salon kecantikan sebaik saja anak dia meninggal kan. Dia ambil semua duit pampasan insurans daripada mendiang suami dia dan anak dia. Tengok kejam kan? Duit. Dia boleh tunaikan insurans itu selepas 3 hari suami dia dan anak dia tu meninggal. Lepas 3 hari dia tunaikan. Lepas 3 hari dia tunaikan semua. Mana tak duit makin banyak kan? Pada 1984, judi dihukum atas kekejaman dia yang meragut nyawa anaknya sendiri, iaitu Michael, dan percubaan bunuh dia terhadap John tadilah. Okey. Pada 1985, dia telah disabitkan dengan pembunuhan James pula lah. Dia menerima hukuman 12 tahun di atas kes dia pada John, dan hukuman seumur hidup telah dijatuhkan pada Michael, dan juga hukuman mati untuk kesalahan dia mengambil nyawa James Goodyear ini tadi. Dia dihukum atas banyak tuduhan lain jugalah selain daripada dia mengambil nyawa ni tadi. Dia telah iaitu penipuan insurans. Dia ubah insurans apa semua, dan dianggap melakukan pelbagai lagi pembakaran yang sengaja. Kenapa? Sebab dia nak ambil insurans. Ini dia semua duit. Sampai gila kan? Maaf. Emosi. Sabar Inji, sabar. Okey. Dia selepas dia dibicarakan, dia dipenjarakan pula di Florida Department of Correction, Broward Correctional Institute. Berbelit-belit lidah ni kan. Maklum lah, orang putih dia kurang. Pada 30 Mac 1998, judi telah dihukum matilah di kerusi elektrik di penjara negeri Florida. Sebelum kematian dia sempat bertemu dengan cucu, anak-anak cucu dia, dan dia
sekali lagi lah memulakan penipuan dia pada cucu dia pula, yang mengatakan dia kata pada cucu dia yang dia tak bersalah. Nenek dia bukan nenek dia ni lah judi ni. Dia kata pada cucu dia nenek tidak bersalah, nenek bukan pembunuh. Dia cakap pada cucu dia macam tu. Maka berakhirlah riwayat Black Widow yang telah mengakhiri nyawa-nyawa orang-orang yang sayang pada dia. Kita tak tahu dia sayang pada orang tu balik ke tidak. Sebab dia sayang pada ni je. Ini semua dia lakukan kerana apa? Bukan kerana dia, kerana duit. Alright guys. Bagaimana guys? Saya pula ikut emosi kan. Dengan kisah si judi ni kan. Diharaplah semua terhibur lah dengan perkongsian kita pada kali ini. Perkongsian terakhir kita pada bulan 8 ni, pada bulan Ogos ni. Maaflah jika ada salah silap sepanjang saya melakukan perkongsian ini, okey? Jalankanlah kajian anda sendiri. Jika anda, seperti yang saya ingin selalu katakanlah, jika anda inginkan maklumat yang lebih jitu, okey. Jika ada sebarang saranan, sila tulis di ruangan komen. Apa saja saranan, pembunuh mana yang anda nak saya kupas, tempat mana yang nak anda nak saya terokai sekarang, selagi termampu saya akan buat. Dan perancangan untuk bulan 9, saya masih belum tahu lagi sama ada saya masih tetap dengan jadual yang macam sekarang, iaitu saya akan upload 3 kali seminggu, Selasa, Khamis dan Sabtu. Mungkin bulan September nanti mungkin saya dah mula ada travelling apa semua kan. Mungkin ada kesibukan sebab saya terlibat dengan banyak projek dan KIK program kami orang. Dan saya mungkin akan upload sedikit lah tentang apa yang kami orang buat dekat KIK, dan mungkin saya akan buat sedikit video lah, dan saya akan selitkan video dalam ni nanti. Doakanlah kami orang berjaya, okey? Saya harap tak adalah wanita sekejam si judi ni ada dekat Malaysia. Sebab saya rasa wanita-wanita di Malaysia ni tak macam judi. Okey? Akhir katalah, sekarang dah berapa minit ni? Dekat 30. Boleh tahan. Saya ingat ni macam singkat aja kan. Okey, akhir kata anggaplah semua rancangan ini sebagai peneman penghibur anda semua. Okey. Stay safe. Saya Angie dan ini KKC. Salut. Bye bye. Terima kasih kerana memilih saluran dengan aku. Harap semuanya terhibur dengan perkongsian yang telah diberikan, kerana semua ini hanyalah satu hiburan. Sampai jumpa lagi.